Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung semula example 7. Okey, untuk memudahkan proses mengira, kita boleh bandingkan jumlah interest yang diperolehi daripada bank X, bank Y dan juga bank Z. Jadi, Meda kira dulu untuk bank X. Okey, untuk bank X, kita nak tahu interest dia sebab dia guna simple interest. Cuma ada perkataan ordinary. Dan yang kedua, kita ada simple interest. Tetapi di sini dia guna perkataan exact. So, Meda akan kira dahulu interest untuk bank X, iaitu sebab dia simple interest. So, I sama dengan PRT. Jadi, prinsipal kita ialah 5,000. R kita ialah 6.4 per dengan 100. Kemudian T kita pula ialah 100 hari daripada, sebab perkataan ordinary 360. Okey. So kalau pelajar nampak 100 nak potong pun tak apa. Tak ada masalah. Jadi kita kira dekat situ 5,000 darab 6.4 bahagi dengan 3,360. So yang ini kita akan dapat interest dia sebanyak RM RM88.89. Okey, yang ini interest yang dikenakan selepas 1 hari untuk bank X. So, Meda kira pula untuk bank Z, sama sahaja 5,000. Kemudian interest dia 6.45 perkan dengan 100. Masanya pula ialah 100 daripada 365. So kalau awak nampak di sini, kita boleh potong 100 dengan 100. Jadi pengiraan kita jadi semakin mudah. Okay. So kalau madam guna kalkulator pun boleh. Kalau madam katakan madam dah kira kat sini, madam dapat jawapan di sini ialah RM RM88.36. Okey, itu baru dua bank. Bank X dengan bank Z. Tetapi untuk X dengan Z ni, kita dapati yang interest yang dikenakan ni lebih tinggi berbanding yang ini. So, antara X dengan Z yang akan lebih menang lah. Okay? Lebih terpilih. Tapi kita ada satu lagi bank untuk Y sebelum kita kira, sebab dia adalah simple discount. Jadi Mama Z kena tukar dulu dia kepada nilai setara dia, iaitu D dia ialah 0.0635 per dengan 1 tolak D dia tu 0.0635 dan T dia tu adalah 100 per dengan 360. Okey, jadi nilai setara untuk bank Y pula ialah, kalau kita kira kita dapat okey, kalau awak kira guna kalkulator awak dapat 6.46%. Okey, selesai kat situ. Jadi apabila kita dah ada nilai R, kita bolehlah cari nilai interest yang dikenakan oleh bank Y, iaitu prinsipal kita adalah 5,000 darab dengan 6.46 perkan dengan 100 dalam tempoh 100 hari per dengan 360. Okey, so kat sini kita akan dapati jawapan kita adalah RM RM89.72. Jadi sebagai seorang peminjam, seorang peminjam, sudah tentu kita nak dikenakan kadar faedah yang paling ringkas, yang paling rendah. So antara bank X, bank Y dan juga bank Z,
nilai interest yang paling rendah ialah daripada bank Z, iaitu sebanyak RM88.36. Jadi sepatutnya Huzaifah should bank Z because the interest charge will be the lowest. Iaitu Mama Z sambung yang kita kira semalam nilai S, dan hari ni Mama Z tunjuk kalau kita bandingkan dari segi interest lebih okey. Okey, selesai di situ. Mama Z akan sambung tajuk seterusnya iaitu compound interest. So kat sini kata kuncinya yang pertama ialah kita nak cari compound interest dan juga compound amount. So semasa kita selesaikan masalah berkaitan dengan compound interest ni, yang pertama kita akan jumpa dengan compound amount, masa, interest rate, present value dan juga effective rate. Okey, kemudian solve problem involving more than one investment, maksudnya more than one principal or more than one nominal rate with a different compounding rate. Okey, so sebelum tu kita tengok dahulu compound interest ni. Okay, the compound interest calculated based on updated. Itu beza dengan simple interest. Simple interest menggunakan prinsipal lama, tetapi untuk compound interest menggunakan updated principle. Okay, so kalau kita tengok untuk real situation, okay, duit kita yang asalnya adalah RM1,000, selepas setahun kita akan dapat interest 10%, dan di akhir tahun 2002 pendapatan kita menjadi RM1,100. Untuk seterusnya, interest kita bergantung kepada yang biru ni. Dia bukan lagi bergantung kepada yang kuning RM1,000, tapi dia bergantung kepada nilai baru RM1,100. Maka kita akan dapati pertambahan daripada tahun pertama kedua adalah tidak sama. Okay, kita tengok daripada yang biru dia menjadi yang pink, nilai pertambahannya tidak sama. Seterusnya dia pergi warna purple pun tak sama, dan nilai terakhir selepas 4 tahun ialah RM1,464.10. Okey, berikut merupakan beberapa rumus yang diberi untuk tajuk compound interest. Okey, ini adalah rumusnya. Okey, kemudian ada beberapa nilai yang perlu kita pecahkan lagi. Yang pertama, nilai yang Mama Z birukan ni, di mana I itu adalah J over M. Dan nilai yang kedua, warna purple ni, nilai N. Nilai N itu sendiri adalah M darab dengan T. So kita cuma buat rumus sebaris, tetapi kita kena tahu ada dua tempat yang kita perlu gandakan rumus itulah, daripada I menjadi J per dengan M, dan kuasa N pula menjadi M darab dengan T. Okay, rumus yang seterusnya adalah rumus untuk effective rate. Okay, rumus effective rate, 1 tambah dengan I kuasa M tolak 1. Dan dekat rumus ni, walaupun dia rate, kita tak ada darab 100%. Dalam perkiraan nanti, jawapan anda dalam desimal dan anda perlu gerakkan titik, dan jawapan akhir mesti dalam bentuk peratus. Okay, so kita nak tentukan determine the value of M. Okay, example 8. Kalau dia kata compounded, compounded every year, maksudnya setahun sekali saja. Jadi compounding dia adalah 1, iaitu berlaku satu proses saja dalam setahun. Sama juga kalau diguna perkataan yearly, M dia 1. Kalau semi-annually, maksudnya dalam setahun kita bagi separuh-separuh, jadi compounding period dia 2. Compounded every 3 months, maksudnya dalam setahun tu dia pecah kepada 3 bulan. Contohnya ni bulan Mac, bulan Jun, bulan September
bulan Disember. Dia buat 3 bulan sekali. Jadi berlaku 1, 2, 3, 4 selemasa. So nilai di sini adalah 4. Compounding every 2 months, so dia akan jadi 6. Compounded monthly, dia jadi 12. Annually, 1. Every 6 months, 2. Every 4 months, 3. Quarterly, 4. Okay, daily, sebenarnya kan dia guna daily sebenarnya biasanya dalam setahun tu nilai M dia nanti jadi besar lah kan. Kalau daily dia akan jadi 360. Tapi biasanya kita akan guna sampai paling besar pun monthly sajalah. Okey. So itu adalah tentang compounding period. So kalau Mama Z rujuk contoh 9. Okay, kita rujuk contoh 9 untuk kita memahami tajuk compound interest. So kata kuncinya ialah compound interest. Kemudian compounded every 3 months. Okey, itu kata kunci dia. Jadi sekarang nilai dia ialah prinsipal dia invest ialah 4,800. Kemudian compound interest rate J dia 0.09. Compounded every 3 months. So dia akan jadi 4. T dia adalah 5. Jadi kita diberi rumus S sama dengan P 1 tambah dengan I kuasa N. Itu rumus kita. Dan kita gantikan nilai 4,800 1 tambah dengan 0.09 per dengan 4. Dan di sini kuasa 20. So kita tengok Mama Z tunjuk macam mana cara nak tekan kalkulator. Sekejap kita ambil kalkulator dahulu. Okey, kita buka kalkulator dahulu. Okey, kita nak tekan yang warna hitam ni lah. Okey, 4800 kurungan kita ada 1 tambah 0.09 per dengan 4. Kemudian kuasa 20. Kita masukkan dalam kalkulator semua yang warna hitam tu semua. So kita akan dapat jawapannya ialah sekejap. 4800 ada salah kira saya buat satu tolak. Sekejap. 4800 kurungan 1 tambah 0.09 per dengan 4. Kemudian kuasanya 20. So jawapannya 7490.44. Jangan lupa kena ada RM. RM7,490.44. Itu cara kita nak handle soalan compound interest. Example 9. Seterusnya kita pergi kepada example 10. Okay, example 10. So kita tengok kat situ, Syahrul wish to save his daughter for his daughter university education. How much should he invest now at an annual rate 8% compounded monthly? Itu kata kuncinya. Okey, maksudnya J-nya ialah 0.08 compounded monthly. Okey, so dia nak simpan T10. Dia nak simpan sebanyak RM50,000. Jadi dia tanya berapa yang perlu dia simpan supaya dapat RM50,000. Okey, so kita dah ada rumus. Okey, 1 tambah dengan I kuasa
N. So, saya gantikan nilai S dengan 50. Soalan tanya nilai P. 1 tambah 0.08 bahagi dengan 12 kuasa 120. Jadi sekarang ni saya kira yang dalam kurungan tu dulu. Okey, dalam kurungan dulu 1 tambah saya buat kurungan 1 tambah 0.08 per 12. Okey, tutup kurungan kuasa 120. Saya dapat yang ini. Okey, saya tak perlu salin lah nilai ni, saya tak perlu salin. Kemudian saya type dahulu 50,000. Okey, bahagi, saya tekan button answer. So kita akan dapat jawapan tu. Okey, kita dapat jawapan tu tanpa menyalin jawapan tadi. Jadi saya dapat prinsipal yang dia perlu simpan ialah RM 22,526 ringgit 17 sen. Macam tu. 22,526.17. Itu example 10. Okey, nanti pelajar cuba example 11, 12, 13. Madam cuba ajar example 15. Okey, example 15 ni sebab Madam nak ajar guna rumus effective rate. So, untuk soalan A dahulu, okey, effective rate sama dengan 1 tambah 0.16 per dengan, sebab dia kata compounded quarterly, per dengan 4. Kuasa pun 4 tolak dengan 1. Jadi kalau kita ada kurungan, 1 tambah 0.1, 0.16 per dengan 4, tutup kurungan, kuasa 4 tolak dengan 1. So, kat situ Madam dapat 0. Okey, kalau Madam salin dahulu. 0.1698. So, sini Madam dapat 0.1698. 5856. Okey, kemudian apabila Madam gerakkan titik 1, 2, jadi jawapan Madam ialah 16.986 peratus. Itu untuk example 14A. Okey, kita tengok pula example nombor 14B. Okey, 14B. Okey, kalau kita kira, effective rate dia sama dengan 1 tambah 0.15 sebab dia compounded monthly, sini jadi 12. Okey, so kita tengok dapat berapa. Okey, saya alih sekejap. Okey, so kita ada 1 tambah 0.15 per dengan 12. Okey, kuasa 12. Kemudian tolak dengan 1. Ni 0. Kalau saya gerakkan terus titik, saya dapat 16.075%. Macam itulah cara nak kira effective rate. Example 14. Okey, example seterusnya, kita buat soalan banyak sedikit. Example 15, penutup kepada soalan compound interest. Okey, penutup kepada soalan compound interest. So, kita tengok dahulu yang pertama. Okey, dia bagi dekat kita, investment in a fund earn an annual interest rate 10% compounded every 3 months. Ni kata kunci, compounded, kemudian every 3 months, dia ada 10%. So, soalan kata find the interest earned of an investment of 5,000 places for 2 years.
Jadi kita nak tahu bilangan jumlah duitnya sama dengan prinsipal dia 5,000, 1 tambah interest dia 0.1 every 3 months. So sini jadi 4 lah. So untuk tempoh 2 tahun, sini jadi 8. Sebab rumus kat sini adalah M darab dengan T. Sebab tu jadi 8. Jadi jumlah duit selepas 2 tahun ialah RM 6092.01. Itu jumlah duit. Tapi soalan minta kita mencari interest. Interest senang saja, kita tengok nilai yang besar 6092.01, kita tolak nilai yang mula-mula. Okey, jadi interest yang kita dapat ialah sebanyak RM 1092.01 sen. Itu untuk 15A. Untuk 15B, disuruh cari find the initial investment if it earn an interest 500 after 3 years. Okey, maksudnya S dia dah jadi prinsipal tambah dengan 500. Sama dengan P 1 tambah dengan J kita 0.1 compounded monthly. So sini jadi 4 dalam tempoh 3 years. 3 years kat situ. So kalau 3 years kat sini, dia akan jadi 3 dan 4. Sini jadi kuasa 12. Okey, so kalau Madam susun dekat sini, Madam akan dapat P tambah 500 sama dengan yang belah sini, kalau Madam kira, 1 tambah 0.1 per dengan 4. Jawapan ni Mama Z kuasa 12. Tu kita dapat jawapan tu 1.3448824P. Dan sini kita ada 1P, sini kita ada banyak ni. Jadi kat sini kita akan dapat 500, kat sini masih ada 0.3448824P. Jadi kalau kita nak dapat P, senang saja. 500 bahagi nilai 0 point tu. Jadi Madam kena buat 500 bahagi answer. Madam akan dapat jawapannya ialah, sekejap, jawapan tadi saya lupa nak tolak 1. 500 bahagi 0.344888824. So saya akan dapat jawapannya, nilai P ialah RM RM1,449.74 Itu adalah nilai permulaan. Okey, sebanyak 1,400. Selepas 3 tahun, kita akan dapat interest RM500. Okey, next kita pergi kepada soalan C. Find the number of years required for an investment to double. Perkataan yang digunakan di sini adalah double. Jadi kita boleh katakan prinsipal kita adalah contohnya A. S, dia akan jadi double, dia akan jadi 2A. Kemudian J kita 0.1 compounded every 3 months. So sini jadi 4. Jadi bila Mama Z masukkan di sini, kita akan dapat 2A sama dengan A, 1 tambah 0.1 per dengan 4, kuasa dengan 4T. 4T. Jadi mula-mula Mama Z bawa A ke sebelah sini, dia akan jadi 2A per A. 2A per A, so kat sini Mama Z dapat 2 sama dengan, dan kita kira belah sini Mama Z akan dapat
dapat 1.025 kuasa 4T. Okey, kita ada cara untuk turunkan 4T, iaitu kita menggunakan ln. Ln 2 sama dengan 4T ln 1.025. Jadi Mama Z akan dapat nilai T bersamaan dengan ln 2 bahagi dengan 4 ln 1.025. Jadi daripada situ nilai T kita bersamaan dengan, okey, kita ada kat situ mula-mula ln 2 per 4 ln 1.025. Kita tekan kalkulator macam tu. So kita dapat 7.018. 7.018 years. Itu soalan nombor 15C. Okey, untuk 15D. Okey, untuk 15D sekarang ni dia nak effective interest rate. Effective interest rate sama dengan 1 ikut rumus 1 tambah 0.1 every 3 month jadi 4. Kuasa 4 tolak dengan 1. So kalau pelajar kira, pelajar akan dapat kurungan 1 tambah 0.1 per dengan 4. Okey, kuasa 4. Kemudian tolak dengan 1. So jawapannya dalam desimal, cuma kalau kita gerakkan 1, 2 titik ke belakang, dia akan dapat 10.381. 10.381. Mama Z buat 2 gerakan, so jadi per 100. Okey, so selesai tajuk kita. Okey, tajuk 5.3 iaitu kita membincangkan tentang, okey, 5.3 kita bintang mana tajuk depan? Ni compound interest. Okey, next video Mama Z akan sudahkan tajuk 5.4 iaitu annuity. So kita jumpa lagi dalam video akan datang.